Okay, sebenarnya ada yang tanya macam mana nak decide kita nak share pasal konten pasal niche apa. Sebabnya yelah, kita tak boleh ke nak apa benda yang kita nak share je lah kan. Post je lah apa-apa. So kenapa nak kena buat niche ni? Jadi malam ni saya cadang nak buat sesi ni bukanlah nak mengajar sangat pun. Tapi sebab saya rasa rugi kalau kita share benda ni pada seorang je. Sedangkan ramai juga yang ada persoalan yang sama. Sebab saya tahu masa saya mula-mula dulu start dengan menulis ni dalam media sosial pun ada persoalan yang sama. Jadi dengan harapan malam ni siapa yang ada persoalan yang sama tu, malam ni insyaAllah terjawablah persoalan tu dengan perbincangan kita malam ni insyaAllah. Jadi tanpa buang masa, saya terus lompat ke tajuk utama kita. Kalau ada persoalan, tak payah tunggu habis, boleh terus menyampuk, terus tanya ataupun terus tambahlah kalau ada apa-apa tambah. Okay, pertama sekali sebelum kita pergi lebih jauh, persoalan dia ialah kenapa nak kena buat niche dalam media sosial lah terutamanya. Okay, kalau sebelum-sebelum ni kita dah banyak sebenarnya join kelas, kita banyak join coaching yang dah disediakan oleh Hamari, dan juga sebelum kita join Hamari pun mungkin ada banyak lagi kita dah join ataupun dah terdedah. Jadi kalau di media sosial ni, saya malam ni lebih khusus pada media sosial lah sebab semua ni kalau nak tulis buku mungkin lain dia punya cerita dia. Tapi di media sosial ni kita nak buat personal branding. Kita nak positioning diri kita. Kita nak orang kenal diri kita sebagai apa. Jadi sebab tu penting kena ada niche. Sebab niche ni akan menentukan sama ada orang tu kenal kita sebab apa. Sebab kalau saya tanya kan, sekarang ni kita ada follower masing-masing dekat dalam media sosial masing-masing, sama ada Instagram ke, Facebook ke, Twitter atau lain-lain. Cuba tanya diri, siapa follower kita tu? Kenapa dia follow kita? Contoh kalau saya Instagram contoh, dah tentu yang follow saya kawan-kawan sama kelas contoh. Kalau kat Facebook yang follow saya dah tentu family. Tapi adakah setakat itu saja? Sebab kalau setakat itu saja maka follow kita mungkin paling ramai 500, paling ramai 1000. So capai ke tak level-level influencer ataupun micro influencer kalau 10,000 follower contohnya? Sangat susah nak capai. Melainkan kalau kita punya kawan tu ada 10,000, semua pula tu nak follow kita, semua jadi friend lah. Jadi sebab itulah perlunya ada niche. Bila ada niche yang konsisten kita kongsi tentang niche tersebut, orang akan follow kita sebab niche tersebut. Dan orang yang follow ni adalah orang yang kita target lah. Orang kita target ni akan bergantung kepada niche yang kita tentukan nanti. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Kalau ada soalan, kalau saya tak cerita ke, terlepas ke, boleh tanya. Okay. Saya terus pergi pada soalan utama kita. Kita nak menjawab persoalan paling besar malam ni ialah nak tulis niche tentang apa. Macam mana kita nak decide niche apa yang kita nak pilih. Contoh kalau macam Kak Wani ataupun yang kita punya otai-otai ni mungkin dah tahu dah masing-masing punya niche. Contoh macam Cik Lebah punya niche dia adalah bangkit daripada sedih. Dan itu pun dijadikan tajuk buku. Jadi kelepasan semua konten-konten Cik Lebah ke Instagram, semuanya akan berkonsepkan niche yang sama. Semua akan berkonsepkan topik ataupun tema yang sama. Walaupun konten yang related dengan isu semasa, Abang Izul akan kaitkan juga dengan something emosi yang sedih, yang nak bangkit, yang nak bangun, motivasi sebagainya. Cuma spesifik niche apa tu saya akan tanya Abang Izul lah, mungkin dia ada decide something else. Contoh macam Izzati Elia contoh. Dia bagi tahu niche dia wanita ataupun muslimah. Motivasi related dengan muslimah lah. Macam mana jadi muslimah yang baik, tentang agama, tentang dakwah. So itu niche yang dah dipilih. Sebab itulah kalau tengok dalam media sosial Izzati Elia, kita akan nampak semuanya konten-konten yang related dengan apa yang dia share. Hampir semualah. Semua sekali ada selingan-selingan. Jadi persoalan malam ni ialah, apa niche konten yang anda akan tulis? Kalau dah ada, Alhamdulillah. Kalau belum ada, jom malam ni kita nak decide. Sebab saya pun, sebelum ni awal-awal saya decide macam-macam. Tapi lepas dah diketuk kepala, sebenarnya yang saya betul-betul pilih lepas Kak Syazana suruh pilih satu. Sejak itulah saya pilih yang sekarang ni, iaitu tip productivity. Dan Alhamdulillah sekarang ni makin grow lah, walaupun slow, tapi saya nampak progress tu ada. Sebab tu saya tak kalut sangat kalau selagi progress tu ada. Jadi jom kita kenal pasti niche anda apa. Saya pun nak
belajar juga apa yang kita akan belajar sama-sama malam ni. Jadi sebabkan kita malam ni lebih kepada nak menjawab persoalan ni, maka saya nak minta untuk semua sediakan pen dan kertas, ataupun kalau tulis dekat komputer pun boleh, tulis dekat phone pun boleh. Dan sebelum kita mula, saya nak minta untuk semua tulis dekat dalam chat. Kalau dah bersedia untuk kita mulakan aktiviti, tulis dalam chat sedia. Sedia dan bagi tahu saya guna apa. Contohnya saya guna buku dan pen. Saya guna handphone, guna WhatsApp, saya guna Telegram contoh. Bagi tahu apa yang korang guna untuk tulis tu. Saya nak tahu dulu. Okey, guna buku dan pen, Safira. Laptop, notepad, okey Aikal. Buku dan pen kat ni. Fikran tahu memang orang lelaki ni memang boleh fikir dalam kepala. Oh dah tulis ke? Bukan apa nak puji sikit tapi tak apalah. Laptop. Oh laptop. Okey. Handsome Fikran tadi. Turn on. Okey. Okey dah sedia. Jadi kalau dah ada buku dan pen, step by step ni saya nak minta untuk semua buat. Maksudnya kalau saya pun kena buat, korang pun kena buat, dan walaupun ada niche yang kita dah pilih, kena juga tulis supaya kita dah clear lah dan kita nak kongsi kepada kawan-kawan kita lain. Okay. Pertama sekali, senaraikan 20 topik pilihan anda. 20 topik ni nak pilih macam mana? Sebelum mula, ini adalah panduannya lah. Kita boleh gunakan falsafah yang disebut sebagai Ikigai, ataupun nak sebutlah apa-apa pun why ke, ataupun apa saja yang lebih kurang sama. Tapi Ikigai ni senang kata apa? Dalam bahasa mudah, niche apa yang kita nak pilih ialah pertama, apa yang anda suka. Suka cerita tentang apa, suka share tentang apa, ataupun minat pada bidang apa. Niche tu sebenarnya bidang dalam bahasa Melayu, bidang atau penjurusan. So apa yang anda suka, itu hint pertama. Yang kedua, apa yang anda bagus. Contohnya mungkin suka bidang sekian-sekian, tapi kita bagus buat sekian-sekian. So boleh tuliskan dalam senarai 20 tadi. Yang ketiga, apa yang anda boleh dibayar. Contoh saya mungkin minat bab apps contoh, tapi adakah benda tu boleh dibayar? Boleh dipersoalkan lah. Contohnya saya mungkin tak berapa minat sangat ataupun tak berapa bagus sangat dalam public speaking, tapi saya ada kemahiran tu dan kemahiran tu boleh dibayar kalau kita ajar orang contoh. So boleh jadikan dalam senarai 20. Yang keempat terakhir, apa yang orang lain perlukan. Yang ini yang paling mahal sekali lah. Sebabnya kita nak buat personal branding ke, kita buat positioning ke, dan kita nak menulis atau buat konten di media sosial, penting untuk kita kenal pasti apa yang orang perlukan. Dan bila kita dapat kenal pasti je, once kita dapat tahu je apa masalah orang, itulah kita dah win. Macam Abang Izzul selalu sangat sebut, kita kena tahu masalah orang tu dulu. Kemudian kita nak menulis ni untuk selesaikan masalah dia, untuk kita bantu dia selesaikan masalah dia. Contoh, hari ni pagi tadi, tengah hari tadi saya tulis kalau saya buat Twitter, masalah besar orang ialah contohnya pasal produktiviti lah kan. Masalah dia ialah dia banyak sangat kerja sampai tak tahu nak buat apa. Sampai tak tahu nak mula macam mana. Itu masalah dia. Jadi masalah orang adalah peluang kita. Jadi peluang saya ialah saya tuliskan tips produktiviti untuk selesaikan masalah tersebut. Boleh bacalah macam mana caranya dalam Twitter atau Facebook. Dan bila kita share benda yang menyelesaikan masalah orang, orang akan bantu kita untuk sebarkan perkara tersebut. Itulah konten yang shareable. Sebab tu alhamdulillah tadi saya post pukul 12. Follower saya tak ramai kat Twitter. Taklah sampai 10,000 lagi. Tapi alhamdulillah yang retweet ataupun yang share lah kita sebut dah sampai 200 lebih. Dalam masa berapa jam. Jadi pukul 12, lebih kurang beberapa jam je. 200 lebih. Itu sebabkan konten tu orang perlukan. Kalau share benda yang orang tak perlukan, mungkin tak ada orang nak share. Okay, jadi kita baik to the
first activity ialah senaraikan 20 topik pilihan anda. So ini sebagai panduan, Ikigai tadi, apa yang anda suka, apa yang anda bagus, apa yang anda boleh dibayar, apa yang dunia perlukan. So boleh mula tulis 20 list tu bermula sekarang. Saya bagi masa dalam 3 minit cukup kot. Tulis betul-betul, maksudnya tulis memang tulis je apa-apa niche yang kita suka ke, kita minat ke, kita mahir ke. Tulis je, jangan fikir lagi ni tak bagus ni, ni orang tak suka ni, tulis je tak apa. Tak ada masalah. Yang penting cukupkan 20 atau lebih. Dan kita mulakan sekarang. Bismillah. Kalau ada persoalan boleh tanya terus, boleh nyampuk walaupun kita tengah buat aktiviti. Okay, lagi 2 minit. Kalau yang dah siap boleh bagi tahu siap ataupun tulis kat dalam chat. Ada siapa-siapa yang tersangkut ke, mungkin tak tahu nak macam nak tulis apa ni, nak topik apa. Kalau ada boleh bagi tahu juga, kita bantu. Tapi macam okey je semua. Korang tengah tulis ke tengah ada kertas tu? Dua-dua. Chat. Start. Apa tu Ana ke dapat Ana? Dah siap ke? Ke apa soalannya sebenarnya Syafira Aziz? Oh start. Start apa macam mana tu? Ada dah tulis semula dah? 1, 2, 3 apa? Kan nak contoh. Contoh saya bagi contoh. Contoh okey, ada beberapa topik niche yang famous sebenarnya. Kalau saya boleh je bagi 20-20 tu apa niche yang famous yang orang suka. Kalau kita tulis memang akan viral cepatlah. Tapi saya tak minat benda tu sebabnya saya prefer lebih baik kita keluarkan daripada diri kita sendiri. Contohnya kalau niche yang famous di luar sana yang once kita share je mesti ramai orang akan share. Antaranya pasal masakan, resepi, pasal travel mungkin tak lah sebab PKP. Pasal parenting sangat powerful. Pasal pendidikan kalau kena caranya, motivasi kena lebih spesifik. Pasal buku ada komuniti dia contoh. Pasal kewangan sangat-sangat banyak. Melainkan kalau kita tak kena cara orang akan jauhilah. Apa lagi? Pasal agama tu spesifik lah ikut pada bidang apa. Contoh kalau Quran, kalau pasal syariah, hukum agam. So itu contoh niche-niche-nya. Ataupun niche lain yang kita boleh bagi contoh pasal pencapat awam. Tak kisah, tapi kita saya tak nak spesifikkan apa-apa contoh yang tak semestinya dalam bidang tau. Boleh dia jadi contoh macam dia punya niche dia ialah handphone sahaja contoh. Boleh. Daripada handphone kita boleh kembangkan nanti macam-macam. Sebab kita tadi siang pun dah belajar dengan Kak Syazana teknik bunga dandelion. So kita boleh apply benda tu. Tak cukup 20 lagi fikir lagi, tulis je. Boleh tengok balik tadi panduan tadi ialah apa yang kita suka, apa yang kita suka, apa yang kita bagus, apa yang kita boleh bayar. Tulis je. Sampai cukup 20. Dah cukup 20 baru boleh stop. Kita ada lagi lebih masa dah, lebih 1 minit.
Contohnya saya, walaupun saya tak suka, tapi saya ada kepakaran tu. Contoh saya belajar undang-undang dan syariah. Saya mungkin tak berapa bagus dalam undang-undang, tapi saya tahu. So boleh tulis juga dalam senarai tadi. Okey, dah siap ke semua? Amira, Kushairi, Fikrat, Haikal, Husna, Nadia, Syafira, Wahida, Kak Wani. Tak cukup 20 pun tak apa ke? Berapa dah tu? Baru 9. 9, okey, cukupkan 10. Amira, Kushairi, berapa dah? Pun start tak dapat menjawab 3 persoalan tu. Dah berapa dah? Ada berapa dah? 9, okey. Cukupkan satu lagi, insyaAllah. Boleh tu. Tulislah apa-apa yang kita minat. Cuba fikir lagi. Apa yang, kalau nak tahu apa kita minat, cuba tengok dalam rak buku kita contoh. Bila saya tengok buku saya, rupa-rupanya banyak buku pasal sirah. So rupanya aku minat sirah. Boleh tulis. Ataupun, banyak rupanya pasal psikologi. So boleh tulis. Ataupun pasal bahasa, boleh tulis. So dia tak semestinya bidang yang ada dalam universiti tu. Boleh je jadi apa-apa bidang yang kita minat, kita suka, kita boleh dibayar, kita perlu, orang perlukan. Haikal berapa dah Haikal? Yang saya punya yang memang betul-betul suka 3 je lah. Yang selain tu saya tiru je apa yang Ajwat cakap. Oi, tak ci. So dah cukup lah berapa? Apa ni? Kira Cakap ni belum cukup lagi. ada berapa dah tu? Baru 10. 10. Okey, nanti. Kimah baru masuk. Kimah Zain, kita tengah buat satu aktiviti. Aktiviti ni ialah tulis 20 topik sebagai cadangan niche kita. Sama ada topik yang kita suka ke, yang kita bagus ke, kita ada kemahiran, ataupun kita boleh dibayar dengan topik tersebut, ataupun apa yang orang perlukan. Nanti follow lah kalau tak sempat nak follow. Husna Akilah dah berapa? Cukup ke? 20? 12. Okey, alhamdulillah. Nadia? 12. 12. Okey, alhamdulillah. Syafira Aziz? Benar-benar cikgu dah aku ni. Syafira Aziz 11. Wahidah? Sorry saya tak bagi kak ke apa ke sebab saya tak tahu umur ke apa ke. Panggil nama je lah. Ada ke tu? Wahidah Osman? Oh, tak sempat nak follow. Okey. Oh, dulu. Okey, ya, lupa kak. Kak Wani? Kak Wani, sebab Kak Wani pun join. Tak boleh ngelak lah. Dah berapa dah kak? Mesti 500. Hello. Kak Wani 1. Kak Wani 2. Dia saya sebut ni. Dia pun kita okey. Kita baru start. Sekarang ni kita nak bincangkan topik paling besar sekali dalam malam ni, iaitu nak tulis pasal apa, niche apa yang kita nak buat. Jadi aktiviti pertama yang kita nak buat sekarang ialah kita nak listkan 20 cadangan topik yang kita suka ataupun kita mahir ataupun kita bagus ataupun kita boleh dibayar dengan niche tersebut, ataupun apa yang orang perlukan. Apa yang orang perlukan, contohnya apa-apalah yang orang perlukan. So boleh senaraikan 20 topik tersebut.
Contohnya macam saya sebut tadi, topik kewangan, topik pasal apa, agama, pasal undang, motivasi. Macam saya ni produktiviti, buku. Apalah topik yang kita boleh senaraikan. Dan cukupkan 10 hingga 20. Dan kita akan boleh, siapa yang baru masuk boleh je teruskan. Saya akan teruskan dulu untuk aktiviti yang seterusnya. Okey. Seterusnya, saya nak minta untuk semua tulis. Kalau yang kat buku tu guna buku lah kan. Kalau yang tulis kat handphone, kat komputer, boleh tulis. Lepas tu copy paste dekat chat. Copy paste kat chat. Kalau 10 tadi 10 lah, 11 tulis je tak apa. Kalau 12 lah. Rate apa? Yang mana rate? Okey, sabar jap. Rate ni nanti lepas dah tulis tu, okey, sekarang ni tiba masa untuk kita tengok balik 12 tu. Dan langkah seterusnya lepas dah listkan 20 tadi, kita nak rate pada skala 10 hingga 1 hingga 10 lah. Setiap topik tu, setiap niche tu. Kalau 1 maksudnya paling kita mungkin rasa tak ada idea nak tulis apa. 10 tu maksudnya kita dah minat, suka, kita mahir, kita power, kita pakar benda tu. Boleh buat duit pula tu. So 10. Skala tu kita sendiri decide lah 1 hingga 10 berapa. Contohnya, contoh saya pernah buat dulu. Boleh nampak? Ini contoh yang saya pernah buat dulu. Saya tuliskan penulisan undang-undang, syariah, agama, motivasi, Al-Quran, inspirasi, dari setempat, aplikasi, ulasan buku, ulasan filem, analogi, bla 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 sampai 28. 20 cukup lah kan. Lepas tu, nampak tak sebelah tu saya tulis nombor-nombor kan. Nombor ni adalah rating yang saya letakkan pada diri saya lah. Contohnya saya minat pasal agama tapi mungkin saya tak mahir sangat. Ataupun mungkin saya tak berapa reti nak tulis pasal agama. Aplikasi saya tak tujuh. Inspirasi saya tak tujuh. Undang-undang saya belajar undang tapi mungkin saya tak berapa mahir atau tak berapa minat. So saya tak 5. Kemudian ada yang 6, 5, 5, 5. Ni kita letakkan rate tu based on diri kita sendirilah. Kita yang tahu sebab kita yang tulis tadi 20 tu. So letaklah nombor 7 ke, 6 ke, 4 ke, 1 hingga 10. Okay, clear ke? Okay. Okay, boleh tuliskan. Tapi masa ni tak lama kot. Okay, dalam 2 minit je. 9.40 sampai 9.42. Untuk yang baru masuk, kita sekarang ni tengah buat aktiviti. Kita tengah nak bincang. Kita bincang topik utama malam ni iaitu pasal niche. Niche apa yang kita nak tulis, konten apa yang kita nak buat, tajuk apa. Jadi aktiviti yang kita buat sekarang ni ialah pertama, senaraikan 20 topik pilihan. 20 ni senaraikan je apa-apa topik yang kita suka ke, kita minat ke, kita bagus ke, ataupun yang orang perlukan, topik-topik yang menerima perhatian ramai, yang orang minat. Okey, ni cadangan saya lah, gunakan konsep Ikigai untuk kita decide. Lepas tu, kita nak ratekan skala 1 hingga 10 dalam list yang kita dapat tadi kan, 1 hingga 20 tadi. Kita listkan skala 1 hingga 10. 1 tu maksudnya yang paling kita tak boleh nak tulis lah. 10 tu yang paling kita boleh tulis. Okey. Contohnya tadi yang ini saya tunjuk contoh. Skala-skala tu tuliskan based on contoh kalau saya ni saya based on apa yang saya minat lah. Contoh saya minat bab penulisan tapi mungkin tak berapa power sangat, so saya letak 6 berbanding agama contoh. Kalau bab productivity mungkin saya minat dan saya pun reti lah sikit, saya tak 8.
So sirah, kisah tokoh, saya minat, saya ada banyak rujukan, saya senang nak tulis pasal tajuk ni, so saya letak 8 contoh. Jadi boleh rate kan 1 hingga 10. Dan saya rasa tak lama kot untuk rate. Okey. Amira. Ada 2 orang Amira sini. Okey, Fikron okey ke tu? Dah siap dah rating 1 hingga 10? Paling tinggi berapa tu? Yang paling tinggi dia letakkan nombornya. 6. 6. Paling rendah? 5, 4. Macam tu lah. 5, 4. Okey. Menarik. Haikal? Dah habis dah rate? Rate pun paling tinggi. Dulu saya minat buat komik, lukis kartun, tapi sekarang tak buat. Tapi So, itulah saya berapa memang rate tu? boleh lah katakan 5 lah. Sebab saya dah tak praktis macam tu. Yang lain-lain paling rendah berapa? Hello. Okey, Husna. Husna Akilah dah siap ke rate 1 hingga 10? Dia ada 12 topik tadi kan? Okey dah, alhamdulillah. Yang lain-lain, siapa yang belum? Yang mungkin macam aku tak tahu dah nak rate berapa ni, jom kita rate. Ada ke yang belum? Kira tak ada dah semua dah So kalau dah sedia untuk kita ke next step, boleh komen dekat dalam chat. Sedia. Oh dah, tapi 5 topik je Amira. Okey. Okay, sedia lagi. Yang lain tak sedia ke? Fikron, dosa yang naik. Okey, kita ada 2 orang Amira. Itu ya, sedia. Okey. Fikron, sedia. Okey. Sedia huruf kecil S. Tiba. Editor. Okey, terima kasih semua. Kita teruskan ke next step. Syukur keren. Okey, step ketiga ialah daripada 10 tadi, kita nak senarai pendekkan 5 topik yang tertinggi. Jadi, sekarang kita dah ada topik tadi, kalau kata 5 lah kan. Tapi senaraikan based on turutan. Contohnya yang paling banyak katalah nombor 1 tu ada 7, yang lain 6, 4, 3 kan. So 7 tu dah jadi the first. Dan tuliskan semua ni dalam ruangan chat. Tuliskan nama kita apa, lepas tu tulis 1, 2, 3, 4, 5. Saya pun tulis juga. Mula sekarang. Okey. Boleh kat chat 1. Yang tertinggal tu saya nak beritahu semula sekali lagi. Daripada list 20 tadi kita dah ratingkan dia. Sekarang kita nak tulis by turutan. Yang mana paling tinggi sehingga yang paling rendah. 5 top 5 lah. 5 yang tertinggi. Okay, saya dah tulis saya punya. Tuliskan top 5. Kalau ada banyak pun pilih 5 je. Semua kena tulis Walaupun ada satu dah. Tapi tadi paling kurang 5 kan. Tulislah 5 tu.
Okey ke tu? Ada apa-apa masalah ke nak tulis kat chat? Gambar semua. Okey, kita ada orang pertama, Husna. Yang pertama ni adalah kebangkitan. Kebangkitan apa Kebangkitan diri ke? Kebangkitan apa tu? Kebangkitan Al-Masih. Kebangkitan diri. Okey. Kedua, motivasi. Ketiga, perhubungan. Keempat, emosi. Lima, masalah. Okey. Anda semua, korang semua tahulah kan masing-masing punya huraian kepada topik tu. Okey. Fikran, tips moderator, tips online speaking, tips handle online streaming, sabar dengan ujian hidup, ubat hati. Okey, terima kasih Fikran, terima kasih Husna, Amirah. Bahasa Arab, Mandarin, wow. Dua-dua bahasa ada. Kuliah Tadabbur Alam atau Tadabbur Al-Quran Jernih. Buat minat Mandarin. Tak kerti pun Mandarin. Tahu ni hao je. Jepun boleh lah sikit Jepun. Watashi wa. Okey, terima kasih Amirah. Haikal, volunteering, Tadabbur Al-Quran, mental health tips, review buku, pengalaman hidup. Alright, cantik. Terima kasih. Lagi yang lain? Kak Wani, Fikran mungkin kena panggil Kak Wani kot. Anda panggil dia tak menyahut. Kak Wani ada ke? Nadia, Dia, Syafira, Hakimah, sila. Oh, editing, penulisan, pengalaman, motivasi, cepat. Editing tu, editing apa? Editing phone ke? Editing apa? Gambar ke? Video ke? Lagu ke? Editing gambar. Okay, designing kan. Okay, editing gambar, penulisan, pengalaman, motivasi. Okay. Maaf tak sempat komik. Okay, tak apa. Okay, editing gambar Okay, menarik tu. Benda tu sangat boleh pergi jauh. Tengok pada platform. Macam YouTube, ramai sangat orang yang buat kat YouTube sampai boleh buat duit lah. Seterusnya, lagi-lagi yang belum. Oh, Amirah Kusyairi, quote, motivasi, agama, tentang jiwa, PC. Okay, nice. Lagi siapa yang belum Wahida Osman keluar, Wani Syafiqah, Syafira Aziz. Alright tak alright tu? Okay, motivasi remaja, kata-kata semangat. Tips masalah harian, pengurusan masa, ibu, masakan, banyak sangat tapis. Okay, cantik. Okay, biasalah tu, memang banyak benda tak tulis. Tapi nanti kita bincang, adakah nak tulis banyak-banyak topik ataupun nak tulis berapa topik. Benda tu alhamdulillah saya dah lalui, mungkin Fikran pun dah lalui, Kak Wani pun dah lalui. Dah ada pros and cons dia lah. Lagi siapa yang belum Haikal dah. Nadia ada ke tu Nadia? Dulu Nadia introduction. Ni saya setakat ni pasal sahabat, tapi saya rasa macam tak disampaikan. Terpulang sebenarnya. Okey je saya rasa kalau pasal sahabat, as long as kita tahu cara nak kaitkan. Contoh bila kita dah decide satu niche ni nanti, kita akan gunakan teknik macam yang Kak Syazana share sebelum ni kan. Teknik Dandelion tu. Kita nak kembangkan lagi topik tu daripada topik satu. So, kalau kita tulis pasal sahabat, kita akan decide pula siapa kita punya target pembaca. Kalau target, okey nanti kejap Nadia. Kalau target pembaca kita tu, katalah kita target remaja contohnya. Remaja sekolah yang berumur 17 tahun, 18 tahun. Saya target pula perempuan, tentang persahabatan perempuan. Okey. Nanti masa nak buat kembangkan idea tu, kita akan kaitkan dengan audience kita. Okey. Rakan-rakan boleh bantu Nadia yang terkeluar tadi. So macam tu lah. Sahabat ni saya rasa okey je kalau share. Dan kalau nak tengok pada
isu semasa kan. Contoh kalau kita nak kaitkan topik sahabat dengan isu semasa. Sekarang ni antara isu semasa contohnya bendera putih. Boleh sangat kaitkan, oh kita ni cerita tentang sahabat, rupa-rupanya ada sahabat kita yang dalam kesusahan. So kaitkan dengan bendera putih, ulas sikit kaitkan dengan kita punya niche. Ataupun bila ada peristiwa-peristiwa penting, hari kemerdekaan, kaitkan hari kemerdekaan dengan sahabat. Itu kalau kita nak buat topik sahabat secara spesifik lah. Saya personally nanti kita ceritalah macam mana nak kembangkan topik tu. Sebab saya mula-mula pasal productivity, kalau saya tak kembangkan topik tu, sangat-sangat tak tahu nak cerita apa. Tapi bila saya dah decide, okay, daripada productivity ni apa saja yang saya nak kaitkan, lepas tu baru kita jelas. Sebab kalau kita nak tulis topik tu semua benda, memang tak boleh lah. Contoh tadi ada yang pilih pasal review buku. Adakah dia nak review semua jenis buku yang dia ada kat rumah dia? Tak semestinya. Ada yang tulis tadi, dia punya niche dia pasal Al-Quran contoh, tadabbur Quran. So adakah dia nak tadabbur semua surah 114 tu? Tak semestinya. Itu kita akan bincang nantilah. Yang penting sekarang ni kita nak pilih dulu niche. Okay, untuk Nadia, sekarang ni kita buat step pertama ialah tuliskan 20 cadangan niche yang kita minat ataupun kita suka ataupun kita mahir. Lepas tu step kedua ialah rate kan, kita letak rate berapa daripada 1 hingga 10, berapa penguasaan kita terhadap tajuk tu ataupun berapa rate untuk kita rasa kita boleh kita boleh belajar lagi topik tu. Letakkan rate pada setiap senarai tadi. Dan yang ketiga, pilih top 5 yang paling tinggi rate. Lepas tu tulis kat dalam chat ni. Jadi kalau Nadia dah siap tulis, boleh tulis dalam chat ni 5 topik yang paling tinggi rate. Okay, kita ke step seterusnya. Dah ready ke? Kalau dah ready boleh say hi ataupun komen dekat dalam chat. Okay, Haikal ready? Yang lain? Ready ke? Ya, ready. Husna ready. Sudah, okay. Okay, terima kasih. Oh, Kak Wani dah kembali ya, Fikrat. Sini dah ada tadi, dia buat senyap. Okay, kita teruskan. Okay, dah selesai 5 topik tadi. Sekaranglah masanya, tak apa Kak. Sekaranglah masanya untuk pilih satu sahaja niche utama. Penulisan santai, ideologi, resesi buku, tafsir, law. Nadia ni bidang law ke? Boleh tulis pasal law tu. Power tu. Pilih satu niche. Satu niche saja. Hello? Ya, ada siapa di sana? Oh, nak tanya? Silakan, Syafira. Apa soalannya? Ana buka voice Okey, Bismillah. Ana nak tanya, boleh ke kalau contohnya Ana ambil motivasi remaja, dalam motivasi remaja tu kita selitkan juga macam berkaitan dengan macam tadi lah kan, tips-tips untuk nak selesaikan masalah, macam kaitkan dengan remaja sekarang lah. Lepas tu macam pasal ibu tu pun kita kaitkan dengan remaja, boleh tak kalau macam tu? Sebab Ana sejak daripada sekolah tak adalah dikenali, tapi kebanyakannya kenal Ana sebagai seorang yang sangat-sangat macam semangat dan banyak bagi orang lain kata-kata semangat. Jadi Ana rasa bila tu macam okey, cumanya bila nak pilih ni dia macam tak tahu sebab kita kadang nak kaitkan dengan ibu. Kadang nak kaitkan dengan ibu, lepas tu kadang nak kaitkan dengan benda lain. So Ana takut kalau Ana pilih kepada motivasi saja, takut benda lain kita tak nak sentuh. Faham tak? Okey, faham. Okay, terima kasih soalan tu, soalan yang sangat bagus. Saya pun ada soalan yang sama dulu. Dan saya pernah menentang jawapan yang saya terima. Okay, jawapan yang saya terima masa tu ialah, jawapannya ialah boleh dan tidak boleh. Boleh tu apa?
boleh tu maksudnya first kali arahannya ialah, cadangannya ialah kita kena pilih satu saja niche utama. Niche utama ni maksudnya apa? Yang inilah yang kita akan bagi fokus paling banyak. Contohnya yang inilah yang kita akan positionkan diri kita di media sosial. Kita nak orang kenal kita sebagai apa. Okey, lepas tu barulah kita boleh kaitkan semua niche tambahan tadi dalam niche yang utama ini. Okey. Apa jadi kalau kita rasa nak tulis semua 5 topik tu? Okey, ini yang jadi pada saya. Mungkin tak jadi kat orang lain, tapi saya share ni based on pengalaman saya lah. Dulu saya minat apa? Saya minat bidang, contoh mana yang saya tulis dulu. Rasa saya pernah tunjuk saya punya mind mapping. Contoh, okey. Kalau dulu saya pernah tulis mind map apa yang saya minat. Saya pun rasa saya nak ceritalah semua benda yang saya minat. So saya pun tulislah pasal agama sikit-sikit. Sekali cerita pasal syariah. Sekali pasal sirah. Lepas tu kejap-kejap lompat balik cerita pasal buku bila ada jualan buku sebab saya dropship buku contoh. Sekali rasa minat dah, baru tengok video pasal productivity. Saya pun tulis pasal productivity. Lepas tu baru join kelas Mu Cepat Wang, saya share pula pasal Mu Cepat Wang. Sekali ada idea pasal inspirasi, saya tulis pasal inspirasi. Okey. Benda tu dah tak ada masalah, boleh kita buat. Tapi macam saya katalah, akhirnya akan jadi susah pada kita untuk kita konsisten. Pertama kita nak konsisten apa? Kita nak konsisten diri kita sendiri, kita nak tulis tentang topik tu. So lebih banyak kita konsisten pada topik tu, lagi mudah kita nak tambah. Kita nak kaji, kita nak baca buku pasal tu, nak belajar lagi pasal tu, kita nak tulis pasal tu. Yang kedua, kita nak konsistenkan audience yang nak follow kita. Contoh kalau saya cerita consistently pasal pengucapan awam, maka yang akan follow saya punya media sosial adalah orang yang nak belajar pasal pengucapan awam. Mungkin student-student, mungkin orang di pejabat yang kena jadi moderator tiba-tiba dalam program dia. Jadi orang akan follow dengan topik utama kita. Kalau saya tulis macam-macam, maka saya akan jadi sama je lah macam orang-orang yang macam orang-orang yang kat luar sana yang menulis seperti biasa. Yang menulis seperti mana bukan influencer. Dia menulis sebagai seorang pengguna media sosial yang biasa. Sebab itulah kita nak kena fokus kepada satu topik utama, barulah ada hasil yang lebih lepas ni. Okay, contoh, saya ada, persoalan tadi, boleh tak kalau saya pilih satu, lagi 4 tu saya letak je lah dalam topik yang sama. Okey, jawapannya boleh kalau benda tu related. Kalau tak related pun kita cubalah cari cara untuk relatedkan dia. Contoh saya minat bidang, saya dah pilih, lepas saya decide, okey, dia memang sayang ni nak buang topik lain sebab aku nak cerita juga sekali kan. Okey, jangan fikir sayang ke tak sayang lagi, letak tepi dulu. Bukan buang, letak tepi je dulu, pilih satu. Contoh saya pilih satu pasal productivity. Lepas tu, adakah saya akan tinggalkan topik penulisan? Jawapannya ialah tak. Topik penulisan saya letakkan dalam productivity juga. So ada topik penulisan dalam productivity. So sekali-sekala saya akan kaitkan tulisan dengan productivity. Ada masa saya akan tulis penulisan tu tak related langsung dengan productivity, tapi make sure konten yang lebih banyak kita tulis tentang productivity. Itu saya lah contoh. So contoh kalau Syafira tadi, topik apa? Motivasi remaja, kata-kata semangat. Itu adalah topik utama contoh. Saya tak kata yang ni pertama, mungkin akan pilih lain nanti kan. So lepas dah pilih motivasi remaja, ibu boleh dikaitkan dengan motivasi remaja sekali. Ataupun nak cerita pasal review buku yang tak related langsung dengan remaja, cerita pasal orang tua contohnya. Boleh, tak ada masalah, asalkan dia bukanlah yang utama yang paling banyak kita post supaya orang tak keliru. Sebab kat bio kita tulis motivasi remaja, tiba-tiba dah sebulan kita share pasal masakan je contoh. Kan tak related tu. So orang yang akan follow kita mungkin akan berubah. Mungkin orang akan unfollow kita. Mungkin orang akan tak minat langsung, tak tahu, tak ada reason orang tu nak follow kita, mereka dia kawan kita lah. So harap menjawab persoalan tu. So
kita back to our topic here. Pilih satu niche utama dan nyatakan niche utama yang anda dah pilih dalam chat. Jangan risau, niche ni boleh berubah. Tapi janganlah fikir macam okey tak apalah kalau tak jadi esok aku ubah. Baru pilih dah ubah. Susah. Sebab saya pun sebenarnya saya pilih niche lain. Tapi niche productivity ni saya dah ubah lepas Kak Syazana tanya saya sekali lagi. So silakan tulis pada ruangan chat apa satu saja niche yang anda dah pilih malam ni untuk tulis secara konsisten di media sosial. Lukisan dakwah Haikal. Okey, terima kasih Haikal. So itu dia boleh luaskan lagi tu. Niche motivasi target remaja. Okey, terima kasih. Lagi yang lain? Motivasi diri. Okey, lagi yang lain? Siapa lagi Amira, Haikal dah. Himah, Nadia. Nadia Law. Entah. Kita ada beberapa ramai orang Nadia. Nadia bukan Nat kan? Nat tu Nadrah. Tak ingat dah. Nadia memang belajar law ke? Ambil kat mana? Dia yang tanya. Kak Wani Syafiqah. Siapa lagi dia? Ria. Nak tanya bagaimana kalau niche tu berubah-ubah, sekadar nak cuba tapi bila tak sukses kita tukar niche baru, masak besar ke tak? Oh, kat UiTM. Okey, baik Nadia. Untuk jawab soalan Kak Wani, saya rasa Kak Wani tahu dah, cuma dia saja nak uji. Dia nak bantu kawan-kawan kita. Macam saya jawab tadi, pandangan saya ialah kita pilih satu dulu, kita try dulu. Okey tak okey. Lepas dah try, barulah kita rasa macam try lah seminggu dua kan. Janganlah baru cuba sehari dah tukar. Try contoh okay, saya cerita apa yang jadi kat diri saya. Saya mula-mula pilih niche syariah, lebih khusus pasal perundangan pasal munakahat lah. Lepas tu saya pun tulis pasal kahwinan, perceraian kan. Itu niche yang pertama saya pilih lepas saya decide nak buat konten kat media sosial, kat Facebook masa tu. Apa yang berlaku ialah audience yang baca tu, kemudian memang konten tu sebabkan kita kena formula dia, kita ikut cara formula yang betul, so dapatlah orang share. Tapi apa yang berlaku ialah bila saya share banyak pasal munakahat, pasal masalah kekeluargaan, tiba-tiba ada yang orang mula PM saya. Ada orang yang mula rujuk saya. Dia tanya, macam mana nak tanya sikit lah pasal saya ada masalah perceraian. Saya nak minta advice, sekian. Lepas tu ada pula yang rujuk saya, macam mana kalau ada masalah ni, sekian. Okay. Itu yang berlaku bila kita dah decide niche, yang berlaku ialah orang akan nampak kita sebagai position tu. Kalau saya sebab masa tu saya cerita banyak pasal munakahat, so orang akan nampak, oh budak ni tahu pasal undang-undang Islam, undang-undang syariah. Dia merujuklah kita. Jadi masa tu saya fikir balik, saya tak nak jadi lawyer. Pertama, saya tak jadi lawyer. Kedua, saya tak nak dirujuk sebagai nak takut pula dah kan. Tak apa Nadia, jangan risau. Benda tu yang berlaku pada saya tak mesti berlaku pada orang lain. Lepas saya dah decide, okay, saya tak jadi lawyer, saya tak nak orang rujuk saya pasal law, saya tak nak saya tak nak orang kenal saya sebagai budak yang tahu ataupun yang mahir pasal undang-undang syariah. Maka saya decide, tak apalah, aku stop. Bukanlah stop terus, aku tukar niche lain yang lebih utama, tapi syariah ataupun undang-undang tu saya akan share sekali-sekali sebagai selingan. Itu yang saya decide. Maksudnya apa? Maksudnya untuk jawab soalan tadi, boleh je tukar kalau kita tak selesa. Tapi cubalah dulu. Kalau saya tak cuba pasal syariah tu, mungkin saya tak tahu rupa-rupanya tak sesuai. Ataupun rupa-rupanya saya tak minat bidang ni. So boleh cuba satu dulu. Contoh motivasi. Saya pun pernah cuba motivasi sahaja. Akhirnya saya tengok kat luar sana, ramai orang tulis pasal motivasi dan terlalu umum. Maka saya spesifikkan lagi pasal productivity. So dalam productivity boleh juga kaitkan dengan niche motivasi.
Tapi yang besarnya produktiviti lah sebagai pokok utama dia. So harap menjawab lah. Haikal lah, alamak, tukar ni cepat, tukar hati dah terpulang. Tapi pilih satu niche dan tulis di ruangan chat sekarang. Okay. Okay, dia dah tambah editing gambar, tulis kata-kata pada gambar yang diedit. Okay, terima kasih. Amira Kushairi tentang jiwa. Okay. Lagi-lagi yang lain, kalau nak tukar boleh tukar sekarang. Okay, masih minat lukisan boleh teruskan, tak masalah. Silakan nak tanya apa. Sabar nak ujian hidup. Kenapa ya Fikran? Itu niche ke tu Fikran? Ke apa maksudnya? Oh itulah niche yang dipilih. Oh okey, mantap. Okey, motivasi kan umum. So nanti konten boleh kaitkan dengan apa je. Soalan yang baik. Bagi saya lah, saya prefer untuk kita spesifikkan terus. Motivasi tu motivasi apa. Okay. Contoh nak spesifikkan macam mana? Balik pada soalan tadi lah. Apa yang kita minat? Bidang apa kita minat? Bidang apa kita mahir? Bidang apa kita suka? Bidang apa kita boleh buat duit? Kemudian, narrow down kan. Spesifikkan lagi motivasi apa. Contohnya motivasi remaja. Contohnya motivasi remaja di akhir zaman contoh untuk berubah. Contohnya apa? Motivasi untuk sabar dengan ujian hidup. So lebih spesifik lagi baik. Tapi nanti kalau dah spesifik, jangan risau, alamak, habis tu aku tak boleh nak cover topik lain. Boleh je. Yang penting kita ada decide satu dulu. Contoh macam Cik Lebah. Cik Lebah, kita tengok contoh konten-konten Cik Lebah buat, semuanya berkait dengan emosi sedih ataupun sedih lah yang banyak kan, sedih-sedih. Allahu Rabbi. Jadi, bila ada topik lain yang nak sentuh, Cik Lebah akan kaitkan. Walaupun sedih tapi dia bangkit contoh, ataupun cerita pasal sabar dikaitkan dengan sabar, dan ada cerita pasal remaja dikaitkan dengan remaja. So lebih baik kita spesifikkan terus motivasi apa. Sebabnya bila kita dah spesifikkan, akan mudah untuk kita nak cari contohnya buku-buku motivasi tentang apa. Kalau kita nak cari contohnya motivasi Islam untuk audiens dia remaja, audiens dia belia, budak-budak universiti contoh, umur 19 sampai 21. So kita dah boleh tahu dah behavior macam mana kita punya audiens. Kita dah boleh tahu dah topik-topik apa yang sesuai kita nak tulis tentang motivasi nanti. Barulah kita boleh menulis kena dengan audiens yang kita nak target tu. Sebab kalau kita tulis tentang motivasi, tapi kita target sebenarnya mak-mak, ayah-ayah contohnya. So tak kena lah kalau kita tulis guna bahasa remaja. Sebab itulah kena spesifikkan lagi. Jadi motivasi apa? Cuba tanya pada diri, motivasi apa? Okay, siapa lagi yang belum tuliskan niche masing-masing? Kak Wani apa ya Kak Wani? Kak Wani dah ada tu. Sahabat dunia akhirat. So ada satu topik. So tu contoh tadi kalau Wahidah nak buat pasal sahabat. Boleh dia tulis pasal sahabat. Kalau lebih baik spesifikkan lagi sahabat tentang apa. Contoh sebelum ni saya ada satu contoh kalau cerita pasal sahabat. Katalah tak ada idea nak cerita pasal apa. Boleh dia cari rujukan-rujukan buku ke apa online punya video ke. Kalau buku contoh kalau pasal sahabat ada satu kitab dia tulis pasal hadis-hadis tentang sahabat contoh. Hadis-hadis tentang kelebihan bersahabat dengan orang soleh. Ada berapa hadis? 40 hadis. So dah cukup dah 40 topik kita. Dan setiap satu hadis tu pun boleh kembangkan lagi sebenarnya. Sebenarnya tak ada isu macam aku rasa tak ada idea nak cerita pasal apa. Dan tentang menarik tak menarik tu kita akan bincang nanti. Kalau tak sempat malam ni mungkin next session ke. Macam mana nak jadikan konten kita tu shareable. Shareable ni dia akan menarik kepada orang yang kita target. Okay, terima kasih Kak Wani. Siapa lagi yang baru masuk kita bincang pasal niche.
Pertama sekali tadi kita tuliskan 20 cadangan topik yang kita minat. Lepas tu kita ratekan. Step kedua kita ratekan 1 hingga 10 topik mana yang paling kita minat. Step ketiga, kita pilih 5 yang terbaik, 5 yang paling tinggi rate. Dan step keempat adalah kita pilih satu sebagai niche utama kita. Lepas dah pilih satu tu, tulis kat dalam ruangan chat. Siapa yang belum tulis kena sebut nama-nama ni. Dia dah ke? Dia. Macam belum ya. Yang belum boleh tuliskan ni masing-masing dalam chat. Amira. Okey. Kita pergi ke step seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas dah pilih satu niche utama. Okey. Selesailah kita punya ni. Sebab persoalan kita malam ni ialah kita nak jawab apa ni nak tulis. So persoalan besar tu harap-harap ni dah terjawab lah. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Okey, ini bonus. Soalan ke tu? Sila. Bismillah, maaf tuan tanya. Saya tak dapat nak pastikan niche utama saya apa. Sebab tak tahu lagi nak kembang idea tu ke mana. Okey, tadi Macam contoh kalau saya ambil bahasa kan, saya pilih itu untuk supaya saya pun boleh grow juga. Maksudnya kemahiran dalam sesuatu bidang tu saya boleh belajar juga. Ada cadangan tak? Okey, Amira tadi pasal apa? Bahasa Arab, Mandarin, kuliah. Okey. Kita buat contoh terus. Saya jawab soalan tu dengan kita punya slide seterusnya dah. Sekejap. Okey. Sekarang ni kita nak buat content mapping dan kita nak tengok positioning kita macam mana. Kalau benda ni sebenarnya lebih kurang sama je dengan apa yang Kak Syazana dah share pagi tadi. Dan sama juga benda yang sebenarnya Abang Izul pun dah share. Cuma saya sebut dengan bahasa yang berbeza je. Kaedah pun mungkin berbeza sikit. Contoh, kita nak tadi menjawab soalan, okay, aku nak pilih niche apa ni? Aku nak pilih niche ni sebab aku nak grow dalam bidang ni. Boleh tak buat macam tu? Aku tak pakar lagi. Jawapannya boleh, tak ada masalah. Okay, contoh kita tanya diri, kita nak buat positioning diri tentang apa? Okay, kita ambil contoh terus. Jom kita terus buat latihan. Contoh okay. Sebelum kita bagi contoh pada Amira, saya buat contoh saya dulu. Contohlah, saya positioning saya tadi, saya orang kenal saya sebagai orang yang apa? Yang taklah produktif pun, tapi orang mungkin akan kenal dengan tu sebab saya cerita pasal productivity. So, pertama produktif. Yang kedua, anak muda. Mungkin ikon anak muda ke, sebab saya nak cerita kaitkan dengan anak muda, saya ambil audience. Keempat, pasal penulisan. Sebab sekali sekali saya akan kaitkan dengan penulisan. Sebab apa? Sebab saya ada plan nak ajak orang menulis juga. Jadi sebab itulah saya target topik-topik berkaitan dengan penulisan, positioning saya. Lepas tu apa lagi? Tentang buku. Sebabnya saya nak positionkan diri saya ni, kalau orang fikir, alamak nak cari buku ni lah, dia nak tanya siapa, dia terfikir nama saya. So itu positioning, kita nak brandkan diri kita. Positioning ni nama lain dia kita nak boleh panggil juga personal branding. Okay, jadi contoh kalau nak menjawab persoalan Amira tadi. Amira punya topik tadi bahasa Arab, Mandarin, ya. Okey, contoh Okey. Kalau Amira rasa nak boleh dia nak memang selesa nak positionkan diri Amira sebagai orang yang tahu bahasa Arab. Kedua, tahu bahasa Mandarin. Ketiga, kuliah. Itu tadabbur
alam tentang Quran. Kelima, ulasan buku. Betul ke? Okey. Saya bagi tahu siap-siap, hati-hati dengan apa yang kita pilih ni sebab orang akan nampak, orang akan kenal dan orang akan rujuk. Dia akan anggap kita pakar dalam bidang ni walaupun kita bukanlah pakar yang pakar sampai PhD tu. Tapi pakar di media sosial pasal topik ni. Contoh kalau Amira pilih bahasa Arab, hari-hari Amira share pasal bahasa Arab. Cara belajar bahasa Arab, cara sebut bahasa Arab, cerita pasal kata-kata bahasa Arab, cerita pasal kelebihan bahasa Arab. One day, orang akan nampak, oh, kalau aku nak belajar bahasa Arab, aku tanya Amira lah. Tapi kita boleh juga, boleh tentukan naratif macam mana kita nak tentukan. Contohnya kalau bahasa Arab, gunakan teknik dandelion, bunga dandelion tu, boleh kaitkan. Contohnya, memang Amira nak spesifikkan pasal Arab ni pasal apa? Pasal kosakata je. So, orang akan follow Amira sebab dia nak tambah vocab dia. Setiap hari akan share vocab baru kan sebagai konten. So orang akan share sebab dia nak tahu vocab baru. Dia nak tahu tentang cara guna vocab dalam ayat contohnya. Cara sebut dalam bahasa Arab contoh. So kalau macam ni mungkin tak ada masalah, tak ada isu pasal orang akan tanya, akak boleh tak akak ajar saya bahasa Arab? Sebab apa? Sebab kita dah share benda ni. Samalah macam dalam cerita syariah saya tadi. Kalau saya share sebenarnya secara umum. Kalau saya share tentang buku, tapi buku pasal syariah. So orang akan ingat saya sebagai seorang penjual buku tema-tema syariah. So orang yang nak jumpa saya, orang yang nak follow saya adalah orang yang nak beli buku lah contoh. Ataupun yang nak baca review buku saya. So persoalan Amira tadi, tak tahu nak pilih mana, pilih je dulu nanti try. Kalau rasa tak kena tukarlah, tak apa, tak masalah. Yang penting pilih satu supaya satu tu jadi yang paling utama. Yang lain-lain tu jadi sebagai sampingan saja. Contoh kalau nak bahasa Arab, sekali-sekala cerita pasal Mandarin tak apalah. Tapi kalau dah hari-hari cerita bahasa Arab, kalau dah hari-hari cerita pasal Mandarin, so dah jadi pelik lah. Itu dah jadi utamanya Mandarin lah, bukanlah bahasa Arab. Menjawab ke persoalan tu Amira? Ke tak clear ke? Boleh tanya lagi. Kalau dalam bidang Mandarin contohnya, tanya dalam ni lah kan, suka baca yang jenisnya macam mana? Saya ke? Sebab dulu saya suka Cina. Jadi kalau boleh rotate yang biasa-biasa punya macam kosakata ke apa, tapi maksudnya pembawakan sharing tu. Faham tak? Sorry semula. Kita putus-putus sikit. Maksudnya Kira macam nak konten apa lah untuk buat bahasa Cina tu. betul. Oh, so tak tahu nak kembangkan macam mana lah kan? Okey. Okey. Kalau nak kembangkan idea konten apa kita nak cerita tu, ada beberapa cara lah yang boleh kita guna. Antaranya, kita boleh tengok konten orang lain yang pernah buat, kita tiru je balik dengan cara kita. Contoh dekat Facebook, dengan Instagram, Twitter, ada orang yang memang buat account dia cerita pasal bahasa Mandarin. Dia ajar contohnya. So kalau kita memang nak jadi macam dia, kita nak orang kenal orang yang ajar tentang Mandarin, so kita tulislah macam tu. Kita share tentang apa yang dia buat tu. So itulah sebagai ideanya. Cara lain, kita boleh ambil, ini sumber idea. Contoh, pertama kita ambil influencer lain punya cara. Dia buat macam mana, kita tiru balik konten dia, guna kita punya cara. Cara lain boleh tengok dalam buku. Contoh kalau buku, cuba buka satu buku pasal Mandarin contoh. Kita tengok isi kandungan dia, kita copy balik sebiji semua isi kandungan tu, yang mana kita rasa selesa, yang mana kita minat nak cerita. Contoh, kalau pasal buku Mandarin, saya tak pastilah pasal Mandarin, mungkin ini betul, mungkin salah. Tapi ini contoh je. Contohnya perbualan pasal Mandarin. Lepas tu tentang huruf-huruf dia, kataan dia. So kita boleh
tulis tentang tu. Kita boleh share konten pasal tu. Ataupun novel, cerita related to Mandarin punya bahasa. Ini buku. Idea lain, kita boleh juga cari daripada video-video internet. Contohnya kalau media sosial kita pilih yang based on video, kita boleh tengok contoh-contoh orang lain. So buka je YouTube contohnya, tengok apa yang dia ajar pasal Mandarin. Mungkin ada orang dia ajar pasal budaya, dia tak ceritalah pula pasal bahasa-bahasa kan. So itulah yang kita boleh cerita. Tapi kalau nak cerita lagi pasal apa lagi nak cerita pasal Mandarin ni, sebenarnya tak ada isu pun. Banyak kita boleh share. Antara cara kita boleh guna ialah boleh gunakan cara persoalan 5W 1H. Contohnya 5W 1H. What? Contohnya apa itu bahasa Mandarin? Why, how, when, where. Okay. Ini kalau nak cari idea nak tulis pasal bahasa Mandarin. Ini kalau katalah contoh saya nak tulis bahasa Mandarin, saya 0. Tapi saya guna teknik ni. 5W 1H. Apa itu bahasa Mandarin? So saya kembangkan lagi idea guna teknik Daniel tu, kita kembangkan lagi apa yang kita boleh kaitkan. Okey, 10 fakta tentang bahasa Mandarin. Dah boleh buat topik. Ataupun perbezaan bahasa Mandarin dengan bahasa Melayu. Contoh. Why contoh, kenapa belajar bahasa Mandarin? Sebab nak ajar orang lain, nak communicate dengan orang yang tahu bahasa Mandarin. Ataupun sebab saya pergi sekolah. Sebab saya sekolah Cina dulu. Contoh. So boleh, ini boleh jadi story. Story kisah, ada momen-momen menarik masa saya sekolah dulu. Benda tu boleh jadikan konten. How? Contoh, macam mana nak belajar? Cara belajar bahasa Mandarin. When? Bila masa kita nak belajar? Contoh, kita boleh kaitkan juga why ni dengan when, how ni dengan why. Contoh, the how, kita kait juga, kita guna persoalan when. Contoh, kalau nak gunalah. When. Bagaimana ataupun bagaimana cara kita nak belajar menggunakan masa yang tepat, contoh. Ataupun apa-apa caralah. Where, kat mana nak belajar. Ini kalau pasal belajar lah. Kat mana nak belajar. Online, kalau belajar online kat mana. Kalau kelas ada tak, kalau kelas boleh daftar. Kalau buku ada tak, buku-buku boleh baca. So itu kita boleh kembangkan idea guna persoalan 5W 1H. Apa lagi satu W? Siapa boleh ajar pasal Mandarin? Siapa account? Okay, contoh konten 5 account TikTok yang wajib anda follow untuk belajar Mandarin. So dah boleh buat konten. Setiap satu ni boleh buat satu. Account 1, account 2, account 3, kelebihan dia kenapa. Account 4 kita kritik sikit. Account 5, dia ni kawan aku. Account 6, rupanya anda boleh follow saya. Contoh. So ini kita boleh kembangkan. Kita boleh kembangkan unlimited. Benda tu pun boleh related. Contohnya kalau kita kaitkan Mandarin dengan kuliah. Katalah one day mungkin Amirah rasa okay, aku decide aku nak ambil bahasa Arab je lah sebagai topik utama aku. So Amirah pun letak kuliah ni di bawah topik bahasa Arab sebagai satu topik. Tadabbur alam pun letak dalam bahasa Arab. Ulasan buku pun letak dalam bahasa Arab. So boleh kaitkan everything itu bahasa Arab. Contoh tadabbur alam ataupun Quran Journey. Hari ini saya belajar surah Al-Fatihah. Okay, kaitkan dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, surah Al-Fatihah ni menariknya, bahasa yang indahnya. Allah menggunakan perkataan Alhamdulillah contoh. Sebagai permulaan surah. Sebabnya sekian, tadabbur. So related dengan bahasa.
Kalau nak kaitkan dengan kuliah, contoh kuliah saya belajar bahasa Arab, cerita pasal pengalaman saya belajar bahasa Arab kelas. Ataupun kuliah ni saya tak pasti kuliah apa yang dimaksudkan. Itu pada kita lah, kita yang define. Contohnya kuliah pasal kuliah, kita nak buat kelas bahasa Arab contohnya. So buatlah kelas bahasa Arab open kepada umum, kita ajar. Ataupun kita buat nota setiap hari. Ataupun kalau kita nak kuasai bahasa Arab, kita tak pakar pun tapi kita minat. Kita nak minat sangat sampai kita nak jadikan konten. So along the way, our journey kita nak belajar bahasa Arab tu, kita sharekan balik. So kita share tu bukan sebagai seorang yang mahir, sebagai orang yang power, tak. Kita share ni supaya orang lain dapat tahu apa yang kita belajar juga. So orang akan follow kita sebab dia nak tahu journey kita. So samalah kalau pasal Quran pun, bukanlah saya mahir Quran pun, tapi sebab saya suka, so bila saya share, saya akan bertambah lagi apa yang saya belajar. Dan untuk saya share, saya akan belajar lagi supaya saya bersentiasa share. So harap menjawab persoalan-persoalan daripada Amirah tadi. Minta maaf kalau terpanjang sangat. Tambah sikit. Okay. Silakan Fikron. Dia kalau bahasa ni banyak lah macam Ajwa sebut tadi kan, dia punya topik-topik dia kan. So kalau nak mudah sangat, memang tengok kalau Instagram tu tengok seasai. Kalau sebab dia gunakan bahasa dia, apa yang nak sampaikan dalam bahasa tu dia translate dialek harian. Lepas tu kalau tengok sebelum ni budak YIA, apa nama dia? Khair Cobra. Tak ingat? Khair Cobra. Khair ke apa? Dia bercakap pasal dialek. So yang tu pun dia first yang tu dia guna dialek lah, dialek Kelantan. Satu lagi dia guna nama. So bila dah habis dia tak ada perkataan dah dalam dialek tu. Duduk, bangun, caca, dia tak ada dalam tu. So dia guna nama pula. Ajwat apa dalam bahasa Kelantan dia Ajwat. AJWAK contoh. Kalau Wani Syafiqah dia Ika. Dia jadi panggilan nama apa yang ayat dia. Tak ingat tapi macam tu lah. So nanti kalau catat dalam bahasa Cina, Ajwat jadi Ajwada contoh tu. Itulah. So kalau nak mudah boleh tengok dia orang je, ambil je konten dia orang, cuma tukar dengan bahasa Cina. Yang tu settle lah. Tak perlu fikir lah. Siap dah idea konten untuk 365 hari. Itu contoh. So betul lah, terima kasih Fikron. Tu keren dia nak minta buat perkongsian pasal Kelantan. Jadi tu. Okey, terima kasih Fikron. Ada lagi ke persoalan? Kalau tak ada kita sambung dulu. Ni Kelantan. Tu lah. Macam Cobra tu, Khair Cobra tu dia dah ada kembangkan lagi dah sekarang ni. Kalau tengok kat TikTok dia aktif, banyak dah topik-topik yang lebih umum yang dia kaitkan. Tapi dia still menggunakan bahasa Kelantan yang pekat tu lah. Supaya menjadi tarikan untuk orang follow dia. Okey. Soalan daripada Syafira, macam mana hari tu kan ada 30 konten untuk share di Facebook. Ingat nak start esok, tapi semua tu ni campur-campur gitu. So tak kena balik. Okey. Tentang 30 konten yang kita bincang hari tu, yang itu adalah cadangan saya untuk kita kaitkan dengan penulisan supaya boleh jual, end up kita nak jual produk ni ialah bengkel penulisan. Tapi sebenarnya benda tu tak semestinya ikut sebiji-sebiji. Contohnya kalau kita punya niche remaja, tapi kita nak share pasal penulisan, boleh je, tak ada masalah. Follower kita mungkin tak semua yang minat pasal penulisan, sebab ramai yang minat pasal remaja, tapi akan ada beberapa orang, beberapa persen akan minat juga, dia nak belajar juga. Dan kalau kita pandai promote, kalau kita pandai kaitkan, orang akan terkena, orang akan rasa dia akan membantulah orang tu. Contohnya kalau pasal sahabat contoh kan, Waidah, kita pasal sahabat. Dia ceritalah pasal sahabat, tiba-tiba kat bawah sekali dia beritahu, sahabat saya ajar saya pasal bengkel penulisan. Sejak tu saya banyak berubah sekian. Jom siapa nak join bengkel penulisan, dia daftar di bawah. So boleh je kita kaitkan. Kalau saya betul pasal productivity, saya pilih untuk terus lompat ke satu topik yang lebih besar, iaitu penulisan. So sebab itulah saya buat, sebab saya pilih Twitter ni dia ada game dia.
bila saya cuba cara saya, rupa-rupanya cara yang saya tengok berkesan untuk saya grow ialah saya buat beberapa hari straight tulis dengan tema tertentu. Dengan cara tu ramai orang follow dengan cepat. So saya cuba dengan cara ni. Tapi kalau korang cuba nanti rasa tak sesuai, 30 topik tu boleh dia tukar tajuk dia kepada yang lebih sesuai based on niche masing-masing. Kalau nak kekal pun tak apa je. Seolah-olah akan jadi niche utama kita motivasi. Masih sama kita share juga sekali-sekali pasal topik lain. Topik lain tu ya penulisan, sebabkan bulan ni kita nak promote pasal penulisan. Okay. Dan satu cadangan daripada Aiman Psikologi, salah siapa kenal? Apa nama dia? Aiman apa? Nama dia apa? Aiman Amri, yes. Aiman Amri. Dia kata cadangan dia, berapa banyak kita nak fokuskan konten kita berbanding niche lain. Cadangan dia adalah kita fokuskan 80% topik utama, niche utama kita. Lagi 20% tu kita topik-topik lain. Kita pasal diri sendiri, kita pasal sekeliling kita pasal isu semasa ataupun niche-niche lain. Supaya personal branding tu tetap ada dalam masa sama, kita tetap jadi manusia. Maksudnya ada human touch dalam konten kita. Okay? Harap menjawablah persoalan itu. Kita sambung lagi. Saya tak tahulah kenapa saya rajin sangat buat slide malam ni. Tapi sebenarnya slide tu tulis, tekan klik satu butang, automatik dia jadi template lah. So itu kita kena buat kelas lain kot. Mana Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita sambung lagi. Ini bukan slide. Okay. Ini tambahan je lah. So sekarang ni kita dah ada niche masing-masing. Mungkin ada orang yang dah mula, mungkin ada orang yang baru nak mula. So cadangan saya ialah, pertama, kita mulakan dengan pengenalan diri dan niche pilihan di platform mana. Contoh, saya mula-mula dulu saya mulakan Instagram kat Facebook dengan Instagram. Saya pun share, okay, saya tukar profile saya exactly related supaya nampak macam productivity, supaya orang kenal. Kalau Instagram dia ada cara-cara dia lah, kena ikutlah, tengok balik apa yang Cik Kebah pernah ajar. Facebook ada cara-cara lah, macam mana kita nak set up supaya orang kenal personal branding kita based on niche kita. Okay, contoh kat TikTok lah. Contoh dekat Twitter, saya terus letak kat bio, saya beritahu saya share pasal productivity. Kat Telegram pun bila orang follow, bila dia buka pin message, dia nampak pasal productivity. So itu saya bagi tahu jelas. Okay, inilah niche saya. So bila orang first time buka profile kita, mungkin sebab ada konten kita yang viral, dia pun buka profile kita, dia tengok, oh budak ni cerita pasal productivity, tak minat lah, dia pun belah. So tak apalah, sebab dia bukan orang kita target. Tapi kalau tiba-tiba ada orang buka profile kita, oh dia cerita pasal productivity, sekarang dia cerita pasal review buku, aku pun minat buku. So dia pun tekan follow. Ataupun kalau dekat Facebook kan boleh letak pin message kan, pin lah topik-topik kita minat related to the main niche. Betul, saya topik contoh saya niche productivity, tapi dalam pin Twitter saya letakkan saya share pasal productivity dan juga apps review. Betul, kalau orang buka berbenang tu dia nampak, oh sekali-sekali saya share pasal tips-tips menulis, saya share pasal benda-benda yang lain boleh explore, saya share pasal penulisan buku, sekali-sekali saya share pasal agama, sekali-sekali saya share pasal giveaway contoh. So orang tengok tu mungkin dia tak minat pasal productivity, tapi dia minat topik-topik lain yang related to productivity tadi, dia follow. So boleh mulakan, kalau siapa yang belum mula, boleh kenalkan diri semula di media sosial supaya orang tahu apa niche kita dan kita lebih tekad lah nak cerita pasal niche tu. Yang kedua, konsisten menulis dengan niche yang sama sebanyak 80% dan niche lain sebagai selingan sebanyak 20%. Ini cadangan saya tadi lah. Ada je orang lain yang buat persen-persen lain, dia buat 70% pasal niche utama, 20% pasal niche lain, 10% pasal kehidupan dia sekali. Terpulang, ataupun 10% dia promote je nak menjual sesuatu. Terpulang. Persen-persen ni terpulang, yang penting jangan sampai kita cerita pasal motivasi remaja, tapi bila orang buka asyik-asyik kowe contoh. Maksudnya tak ada langsung pasal motivasi. So kenapa orang tu nak follow kita? Macam tu.
Yang terakhir, bila once dah pilih niche kita, saya cadangkan pergi kedai, tak dapat pergi kedai tak apa, pergilah library ke, pergi kat rumah kita, tengok, ambil 10 buku topik related to the niche. Contohnya saya pilih productivity, so saya geledah dalam rumah saya susun balik buku-buku yang berkaitan dengan productivity, sama ada directly related ataupun indirectly. Mulalah baca dan mulalah kita tambah ilmu supaya kita boleh tahu nak tulis apa. Dan kalau penulisan, lagi banyak baca, lagi banyak perkataan yang kita ada yang kita boleh susun. Kalau video, banyakkanlah tengok video lain, tengok orang lain punya cara buat video macam mana. Kalau poster, pun sama, tengoklah contoh-contoh lain, poster-poster yang orang buat dan kita cuba buat lebih baik daripada itu. Wallahualam, kita dah habis. Kalau ada soalan ataupun ada siapa-siapa nak tambah, bolehlah tambah. Silakan. Kira semua dah terjawab ke soalan utama kita lah, yang paling penting. Tak dapat apa-apa tak apalah, yang penting dah ada dah niche masing-masing. Ada ke? Kalau dah ada, komen ada dekat dalam ruangan chat. Okey, insya-Allah ada, alhamdulillah. Kalau dah ada, bolehlah mula buat kerja sekolah yang diberikan oleh Kak Azazana, iaitu buat teknik Dandelion tu. Sekarang dah ada topik utama kan. Sekarang dah tiba masa untuk fikirkan apa cabang dia dan apa cabang lagi. Lepas tu kembangkan. Dan bolehlah mula tulis. Alhamdulillah dah nampak dah sikit jalan mana nak ambil. Okey. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada soalan-soalan ke ataupun ada siapa-siapa nak tambah, boleh tambah. Saya buka dulu. Kita mungkin dalam 10.45 kita boleh tutup. Kalau ada soalan. Alhamdulillah, ada nak tanya soalan. Sila. Dengar ke? Dengar. Okey, Ana nak tanya, kalau Ana kata contohnya kan Ana pilih niche motivasi, tapi Ana sebenarnya ada dalam target Ana ni kalau boleh lah tapi perjalanan masih jauh. Cumanya targetnya Ana ingat nak kan sekarang kan kita join upgrade solo. So target Ana upgrade solo tu Ana nak terbitkan buku yang berkaitan dengan ibu. Jadi Ana nak tanyalah, adakah benda tu tak payah fikir lagi, just buat dulu niche yang motivasi ni dulu ke macam mana? Sebab benda tu macam jauh lagi kan, tapi memang target Ana macam tu lah. Okey. Ini Ana kongsi pandangan je lah. Mungkin Kak Wani ataupun sahabat-sahabat lain boleh jawab juga. Okey. Ada gangguan sikit, kucing lalu. Tapi tak comel. Ada dua cara. Pertama sekali, kita boleh mulakan di media sosial tu sebagai personal branding untuk kita kumpul crowd, dan once kita dah ada crowd, kita jual buku, orang beli. Caranya ialah kita mulakan dengan kita share pasal motivasi, tapi relatekan dengan ibu. So bila buku tu dah ada, orang audience yang sama yang minat akan follower kita yang minat dengan niche tu memang dah kena dah. So memang sesuai. Itu cara pertama. Cara kedua, tak apa je niche kita tak related langsung, kita pun tulis benda yang tak related langsung. Contoh macam saya, mungkin kita banyak cerita pasal productivity. Tiba-tiba saya tulis buku pasal taubat contoh. Mungkin tak related. Saya punya audience saya tu audience yang berbeza. Tapi boleh juga mulakan tulis buku. Dalam masa sama media sosial kita tu jalan jugalah. Tulis buku pun jalan jugalah. Once buku tu dah release, masa tu kerja untuk marketing, kerja untuk kita kenalkan orang terhadap buku tu bermula. So bolehlah sekali-sekala kita post juga dalam media sosial tu dengan niche kita, dan kita post juga highlightkan pasal ibu dalam tempoh kita nak promote buku tu. Ataupun kita boleh highlightkan poin-poin yang sama daripada buku yang kita dah siap tu, keluarkan balik je dalam bentuk media sosial punya penulisan.
Ada juga orang buat cara macam tu. Contohnya, contohlah kalau kita ambil contoh Encik Lebah punya buku, e-book. Dia nak promote e-book tu contoh. Mungkin dia dah keluarkan buku, pre-order, tapi nak kita isi tu sikit. Boleh je kita keluarkan isi tu sikit-sikit. So keluarkan tips pertama, tips kedua, tips ketiga, tapi tak cukup mendalam lah. Ataupun hurai tu tak hurai semua. So siapa yang lebih berminat, sebab dia dah nampak dah konten tu, memang dia confirm dah, konten ni memang bagus, memang aku nak, memang aku suka. So dia akan beli buku tu, insyaAllah. So tu dua approach yang boleh saya cadangkan. Kalau ada sahabat-sahabat lain nak tambah, boleh tambah lah. Macam Husna sebut, mungkin boleh, mungkin buat buku motivasi tentang ibu. Pun boleh relatekan terus. Memang kait motivasi ibu. Dan dua topik tu pun saya rasa bukanlah topik yang jauh-jauh pun. Okay, ada siapa tambah ke atau nak tanya? Sila. Alamak, Cik Lebah ada dah ni. Mari studio tu ke? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita setakat tu lah. Saya ucapkan terima kasih semua atas komitmen. Saya mohon maaf kalau ada kurang, kalau penyampaian saya mungkin tak cukup menarik ke, ataupun mungkin saya ada salah kata ke, mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada persoalan lagi ataupun nak share, mungkin ada yang nak share apa dia belajar, ada yang dapat sesuatu yang baru, boleh kongsilah dengan dalam grup yang kawan-kawan kita yang tak dapat. Nanti saya bagi recording ni. Kalau siapa yang ada catat, boleh juga share nota dalam grup. Slide tu saya akan share, tapi slide tu ringkas dia tadi. Harap-harap dapatlah refer balik. Dan last sekali, kerja sekolah yang Kak Cara dah bagi tadi, bolehlah sama-sama post. Saya punya dah siap dah, tapi saya tak post lagi, tunggu orang lain post, takut saya post kan orang lain tak buat. Wallahualam, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.